ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Amin Sungai Dua, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita malam ni sekitar 30-40 minit. Nanti masuk Isyak kita akan berhenti sebab kita ada kenduri sekejap lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, tajuk yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah berkenaan dengan peringatan atau nasihat kita kepada seorang hamba Allah yang merupakan seorang by profession, seorang peguam yang lebih dikenali dengan nama Siti Kasim. Baik, saya ada pilihan untuk tak menamakan dia. Saya ada pilihan tak namakan dia. Saya akan kata si fulan fulanah kan, ataupun si Anu bin si Anu. Tapi saya memilih malam ni untuk menamakan dia dengan jelas. Kalau tuan-tuan biasa ikut kuliah saya, ada ketikanya saya namakan seseorang itu dengan jelas, dan ada ketikanya saya tak sebut nama seseorang itu. Baik, tujuan saya menamakan dengan jelas sebab saya nak terangkan kepada tuan-tuan tentang beberapa aspek dalam hukum agama. Yang pertamanya, apabila kita menyebut dengan jelas, maka akan timbul satu persoalan. Bila kita berbicara tentang seseorang, kita namakan dia dengan jelas, nama dia Siti Kasim, seorang lawyer, mana semua orang tahu siapa dia kan. Ni dalam Facebook, dalam YouTube, semua orang boleh tengok live kan. Satu negara boleh tengok, satu dunia boleh tengok. Maka timbul hukum, iaitu bolehkah kita ghibah, bolehkah kita mengumpat, kita bercakap tentang keburukan orang, terang-terang kita sebut nama dia, apatah lagi dalam kuliah agama, apatah lagi dalam masjid, dalam rumah Allah Ta'ala. Jadi saya sengaja malam ni saya sebut nama dia dengan jelas sebab saya nak ambil peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan sekalian beberapa aspek dalam hukum hakam agama, terutamanya berkenaan dengan ghibah. Baik, ghibah ini tuan-tuan sekalian, ia adalah satu perkara yang semua orang kita malam ni tahu bahawa dia adalah haram. Yang tu ijma' ulama'. Bila sebut ghibah, semua ulama', tak ada kecuali, semua kata haram. Jadi saya, sebab masa kita pendek malam ni, saya tak akan baca nas ataupun dalil yang mengharamkan ghibah, sebab tuan-tuan pun dah setuju bahawa ghibah itu, mengumpat tu memang haram. Cuma saya nak nakalkan sedikit ulasan para ulama' berkenaan dengan pengecualian tentang ghibah, pengecualian tentang mengumpat, yang mana kalau kita mengumpat dengan cara macam ni, mengumpat itu tak dikira sebagai haram kerana ia termasuk dalam keperluan yang dibenarkan oleh agama. Maknanya kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, kita bercakap tentang satu orang ustaz, dak mulut celupa, maki hamun apa semua, kita sebut nama dia, boleh ke tak boleh? Boleh kan? Boleh. Dia ada pengecualian dia, boleh. Ada orang kata, oh ni aib orang, kena cakap slow-slow kat ustaz tu apa semua. Tak. Cakap slow-slow, dia ada cara dia. Ada masa kita kena sound kuat-kuat. Kalau boleh, kalau ada volume tu bagi paling tinggi.
Dia kena tengok keadaan, tuan-tuan sekalian. Bukan semua benda kita tegur orang kena slow-slow. Ada tempat kita slow, ada tempat kita kena highlightkan kepada masyarakat atas sebab-sebab yang kita akan sebut nanti. Baik. Yang pertama saya nak nakalkan apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata, sebab malam ni kita sebut dengan jelas nama Siti Kasim, kita kata bahawa Imam Nawawi memberi ulasan bahawa mengumpat ada yang dibolehkan. Sebab apa dia kata? Kerana dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum syarak. Yang dibenarkan oleh hukum syarak, yang mana tujuan yang kita nak capai tu dia takkan tercapai kalau kita tak mengumpat orang tu. Mana kita kena mengumpat, maka dibenarkan oleh syarak. Maka antaranya yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ada 6. Ada 6. Apa dia? Nombor 1, Imam Nawawi kata, kita mengadu kezaliman manusia kepada kita. Orang buat zalim kepada kita, kita mengadu kepada pihak berautoriti. Siapa dia pihak berautoriti? Tak kiralah sultan ke, TYT, tuan yang terutama gubernur ke, ataupun menteri ke, exco ke, JPJ ke, PDRM ke, custom ke, mana pihak yang ada kuasa. Kita buat aduan kepada pihak yang ada kuasa sebab berlaku kezaliman ke atas kita, kita buat aduan kepada pihak berkuasa. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Yang kedua, mengumpat yang dibenarkan. Imam Nawawi kata iaitu untuk meminta pertolongan orang. Tadi kita buat aduan. Yang kedua ni kita nak minta bantuan. Kita terpaksa cerita keburukan orang lain. Maka dia kata boleh kita minta bantuan orang. Nak minta bantuan macam mana? Iaitu untuk mencegah kejahatan atau kemungkaran, dan untuk memastikan orang yang buat tu kita boleh perbetulkan dia. Kita boleh minta tolong orang lain. In order untuk minta tolong dengan orang lain tu, kita terpaksa cerita jahat orang tu. Pasal apa? Supaya kita ramai-ramai ni boleh cuba untuk tahan kesilapan yang orang tu buat. Boleh cegah kejahatan dia. Itu antaranya. Supaya dia tidak meneruskan maksiat dia, supaya dia tak meneruskan dosa dia yang tersebut. Antara contoh dia kata, iaitu orang ni dia buat benda ni, benda ni, benda ni. Maka jom kita cegah perbuatan dia. Itu antara contoh. Kan? Kita cerita kat orang ramai, contohnya, ni ustaz ni dia buat gini 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 ni. Kita kena cegah. Macam mana cegah? Kita cerita kat AJK Masjid, cerita kat jemaah masjid. Ustaz ni teruk ni, dia maki hamun orang, jangan panggil dia. Mengumpat lagu tu tak apa. Ni mulut dia memang celupa ni. Kita cerita dekat AJK Masjid. Cerita kat jemaah, jangan panggil ustaz macam ni. Itu antara mengumpat yang dibenarkan. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, nombor 3, mengumpat yang dibenarkan ialah dengan tujuan untuk meminta penjelasan hukum hakam. Kita nak minta fatwa. Kita nak tanya ustaz, hukum hakam macam mana? Masalah dia gini. Contohnya, suami saya pukul saya, isteri saya buat kat saya macam ni, anak saya buat kat saya macam ni, ataupun menteri buat kat kami macam ni. Maka kita kena cerita keburukan orang. Maka dengan tujuan nak minta fatwa, maka boleh. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, apa dia Imam Nawawi kata? Yang keempat ialah memperingatkan orang Islam daripada kejahatan setengah-setengah orang, dan dalam usaha kita menasihati orang ramai tentang kejahatan orang tu. Kita cerita kat orang ramai supaya hati-hati dengan kejahatan orang tu. Maka boleh kita mengumpat macam tu. Sebut terang-terang nama dia. Boleh. Contohnya apa dia? Contohnya dalam bidang hadis. Kan? Dalam bidang hadis, ada perawi yang ada masalah. Ada perawi yang suka reka hadis. Ada perawi yang lemah ingatan. Ada perawi yang ada kecacatan dalam ilmu hadis. Mana tak boleh terima. Matruk dan sebagainya. Maka kena cerita. Walaupun kita terpaksa sebut nama dia. Seperti kita mencela perawi hadis, kita mencela saksi dan sebagainya. Bahkan hukum dia bukan sekadar boleh, bukan sekadar harus, tetapi wajib hukumnya
di sisi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi kata bukan sekadar boleh, tapi dia kata wajib. Wajib kita kena jelaskan benda tu. Yang kelima, Imam Nawawi kata mengumpat yang dibenarkan adalah menyebut kejahatan pelaku maksiat yang terang-terangan melakukan dosa dan bid'ah. Siapa-siapa yang buat dosa secara terang-terangan dan dosa bid'ah yang dia buat, dosa dan bid'ah yang dia buat, dia maksiat yang dia buat, perlanggaran hukum yang dia buat tu secara terang-terangan depan orang ramai dia buat, maka boleh kita cerita. Contohnya Imam Nawawi kata kalau dia minum arak contohnya depan orang ramai, atau dia merampas harta orang lain secara zalim, ataupun dia buat benda-benda keji yang lain depan orang ramai, maka boleh kita cerita kejahatan dia depan orang ramai juga. Maka Siti Kasim ni tuan-tuan, dia ada buat benda-benda yang melanggar hukum syarak, maka kita boleh namakan dia dengan jelas dalam kuliah kita, dalam ceramah kita, supaya orang ramai berhati-hati dengan orang macam ni. Itu tujuan kita, dibenarkan walaupun dalam masjid. Yang keenam ialah tujuan kita nak memperkenalkan ciri-ciri fizikal orang tu. Ciri-ciri fizikal orang tu. Sebab kalau kita tak cerita ciri dia, orang tak berapa tahu siapa dia. Kita kata Pak Ibrahim mana? Semua orang tak tahu. Itulah Pak Ibrahim Sungai Dua. Hak mana? Mamak itulah yang jual sate contohnya. Nah. Itulah yang mata juling, kan? Itulah hak bisu ataupun Pak Ibrahim yang mana? Yang pekak tu. Mana bila orang tahu. Sebut orang ni, itulah Pak Ibrahim mana? Itulah Pak Ibrahim Taipik tu. Kan? Orang tahu dah. Sebut Taipik, daun ketum. Padahal benda tu benda tercela. Tapi kalau tak sebut sifat yang macam tu, orang tak kenal. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata boleh. Boleh. Walaupun dari satu sudut nampak macam menghina, tapi konteks tadi bukan menghina. Tak sebut ciri dia tadi, orang tak kenal. Maka kita perlu sebut untuk membolehkan kita kenal. Baik. Sidang hadirin mukminin, saya tak mau buang masa yang tu. Maka antara perkara yang kita nak memperingatkan masyarakat tentang masalah orang yang bernama Siti Kasim ni ialah kerana dia mempunyai kaitan dengan apa yang kita panggil sebagai Islam liberal. Kan? Ini antara masalah. Kemesraan dia ataupun dia satu orang yang boleh tolerate, antara orang yang mempromosi, yang defend, yang mempertahankan LGBT, masalah transgender dan sebagainya. Ini antara isu-isu yang menimbulkan masalah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Baik. Kalau kita tengok fatwa-fatwa ulama banyak, tuan-tuan sekalian. Fatwa-fatwa ulama banyak. Antaranya ialah saya nak petik Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana disebut dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dia kata apa? Dia kata la khilaf bainal fuqaha. Tidak ada khilaf, tidak ada ikhtilaf, tak ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama bahawa lesbian itu hukumnya haram. Lesbian ijma'. Bila dia kata la khilaf, tak ada khilaf, mana ijma'. Lesbian hukumnya adalah haram berdasarkan hadis-hadis Nabi, yang termasuk yang menyatakan bahawa lesbian itu adalah bentuk perzinaan antara perempuan dengan perempuan. Dan Imam Ibn Hajar memasukkan lesbian itu sebagai minal kabair, sebagai salah satu daripada dosa besar. Jadi apabila ada orang, tak kiralah dia tu peguam ke, nama dia Siti Kasim ke, siapa-siapa sekalipun, kalau dia mempertahankan hak seseorang untuk menjadi lesbian, untuk menjadi gay atau yang seumpama dengannya, maka perbuatan dia itu melanggar hukum ijma' yang mana dicapai oleh semua ulama-ulama Islam. Bila ijma' kita tak boleh lawan. Kalau khilaf tak apa. Benda khilaf, ada perbezaan pendapat ulama, yang tu tak apa. Macam tadi tuan-tuan sekalian, ada salah seorang saudara kita ada masalah di Mekah. Tu yang saya jadi lambat datang tadi, nak selesai masalah dia. Pergi dekat Mekah, pergi dengan haji ifrat. Kan? Pergi dengan haji ifrat. Bila pergi dengan haji ifrat, sampai di Mekah buat tawaf kudum.
Lepas tu pula yang bawa haji ni dia kata buat dengan sa'i sekali. Tengok orang ramai jadi masalah. Kan? Kita tengok orang ramai kita tak ada masalah. Setengah orang bila tengok orang ramai dia jadi gelap. Jadi gelap, jadi nak rebah, nak pengsan. Kan? Orang yang sihat tak ada masalah. Tapi orang yang kurang sihat, dia tengok orang ramai, tengok sesak-sesak sikit, dia mula jadi lain. Jadi masalah. Sebab tabung haji dan juga dalam mazhab Syafi'i kita, bila tuan-tuan dah buat dah melalui miqat, dah melintasi miqat, tuan-tuan dah niat ihram itu ihram sebagai haji, ihram haji ifrad, tuan tak boleh tukar dah. Tak boleh tukar. Yang dia ni niat haji ifrad, tapi bila sampai sana ada masalah. Nak buat macam mana? Jadi bila saya nak bagi fatwa ulama, saya tak boleh mari cari lebih-lebih kurang. Kita terpaksa cari. Ini contoh tuan-tuan sekalian bahawa khilaf itu yang kita kata rahmat. Jangan kata hadis pula, itu bukan hadis. Al-ikhtilaf ummati rahmah itu tidak ada asal, itu bukan hadis. Cuma ulama mengatakan bahawa khilaf ataupun ikhtilaf yang berlaku itu adalah rahmat. Bila ada perbezaan pendapat, mazhab kita kata tak boleh, tabung haji pun kata tak boleh, tapi kita ada special case. Kan? Ada special case, orang ni ada masalah, maka kita cuba cari penyelesaian. Maka dalam mazhab Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah, mazhab Hanbali dan juga sebahagian ulama Zahiri, mazhab Imam Daud Az-Zahiri mengatakan bahawa boleh siapa-siapa yang dah niat haji qiran ataupun haji ifrad, lepas tu dia sampai dekat tanah suci, dia nak tukar kepada tamattu', kan? Dia nak tukar ihram haji kepada ihram umrah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Habis macam mana dengan tawaf kudum? Macam mana dengan sa'i yang dia buat tadi? Boleh. Boleh dimasukkan sebagai salah satu ibadat umrah dia. Dia hanya perlu gunting je. Hanya perlu gunting, perlu cukur je. Dia boleh tahallul. Jadi dia akan tunggu nanti hari Arafah. Nak cerita bahawa bila ada perbezaan pendapat, kita berlapang dada. Kan? Kita nak selesaikan masalah orang ramai ni. Bila orang ada masalah, perbezaan pendapat itu menjadi rahmat. Kalau berbeza pendapat tak boleh, susah. Kan? Itu susah. Sebagaimana kita orang Malaysia pergi dekat sana tawaf ramai-ramai, dekat Malaysia bersentuh kulit laki perempuan batal. Bila sampai sana tak batal. Pasal apa? Sebab ambil qaul marjuh dalam mazhab Syafi'i ataupun taklid kepada mazhab lain. Baik, balik pada cerita kita tuan-tuan sekalian. Yang ni bukan khilaf. Soal lesbian, ijma' ulama kata haram. Tak ada khilaf. Tiba-tiba kalau ada satu orang Islam yang nama dia, walaupun dia lawyer sekalipun, Siti Kasim ni, dia nak mempertahankan hak-hak macam ni. Kita kata tak ada hak. Dalam Islam, engkau tidak ada hak untuk melakukan dosa dalam agama. Tak boleh. Maka tuan-tuan sekalian, itu antara contoh yang pertama yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, fatwa Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ni mazhab Hanbali. Tadi mazhab Syafi'i, ni mazhab Hanbali. Dia kata apa? Dalam kitab dia yang terkenal, Al-Mughni. Al-Mughni adalah kitab yang dianggap sebagai qaul mu'tamad dalam mazhab Hanbali. Kalau Mughnil Muhtaj, Khatib Syarbini, itu qaul mu'tamad, dianggap sebagai qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Nama dia sama-sama Mughni. Satu Al-Mughni, satu lagi Mughnil Muhtaj. Al-Mughni Ibnu Qudamah, mazhab Hanbali. Kalau Mughnil Muhtaj itu mazhab Syafi'i, Khatib Syarbini. Baik. Ibnu Qudamah kata apa tuan-tuan? Ibnu Qudamah kata baik, dia kata jikalau ada dua orang perempuan, dia kata kalau ada dua perempuan saling, kalau guna bahasa kita ni, saling raba lah, kan? Saling raba, maknanya lesbian, kan? Maka Ibnu Qudamah kata fahuma zaniyatani mal'unatan. Dia kata maka dia dikira sebagai berzina dan dilaknat. Bahasa tu tuan-tuan dua. Satu perkataan yang digunakan oleh Ibnu Qudamah ialah dia kata apa? Dia kata zaniyatani. Dua orang tu dikira sebagai berzina. Zina ni dah dosa besar. Benda yang orang kata fahisyah. Dahlah
disebut sebagai, dianggap, dihukum sebagai penzina. Ibnu Qudamah kata apa? Ibnu Qudamah kata mal'unatan. Dua-dua itu dilaknat. Dilaknat ni tuan-tuan bukan benda kecil. Tuan-tuan jangan duk kata oh ini rights, human rights. Tuan-tuan jangan kata ini hak asasi manusia. Siapa yang masih kata hak asasi manusia sedangkan ulama ijma' tentang haramnya benda tu, malah ulama menggunakan perkataan mal'unatan, dua-dua dilaknat, menunjukkan bahawa ianya benda yang sangat-sangat serius dalam agama. Dia bukan benda yang main-main. Jadi sebab tu kita kata bahawa orang yang mempertahankan lesbian, yang mempertahankan gay dan seumpamanya, mereka ni adalah orang yang disebut sebagai yang terang-terangan melanggar, sengaja melanggar hukum hakam agama, dan mereka ini disebut sebagai golongan yang menganuti Islam liberal. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atat al-mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani. Dia kata sebab Nabi bersabda, apabila satu orang perempuan mendatangi perempuan yang lain, maka kedua-duanya dihukum sebagai berzina. Tak boleh. Sebagaimana orang lelaki dengan orang lelaki, perempuan dengan perempuan, hukum dia sangat-sangat dilaknat, dicela dalam agama. Begitu juga tuan-tuan sekalian, Ibnu Hammam Al-Hanafi, dia kata apa? Dia kata idza atat imra'atun. Dia kata kalau satu orang perempuan dia mendatangi satu perempuan lain, maknanya lesbian lah. Dia kata apa? Maka kedua-duanya dihukum dengan hukuman ta'zir. Maka perempuan dengan perempuan, hukuman dia adalah ta'zir. Dan itu secara ringkas tuan-tuan sekalian yang menunjukkan kepada kita bahawa dalam agama benda ni benda yang kita sebut sebagai perkara yang terang-terangan dihukum sebagai minal kabair dan dilaknat. Dan kalau tuan-tuan tengok fatwa Ibnu Abdul Ba, dia kata apa? Dia kata jikalau dua orang perempuan yang terbukti melakukan kesalahan lesbian, dia kata, maka dihukum perempuan tersebut dengan hukuman yang menyakitkan, ta'zir, terpulanglah kepada pemerintah, tapi dihukum dengan hukuman yang menyakitkan dan diusir, kena usir. Konteks kita sekarang, usir tu maknanya buang negeri atau buang daerah. Siapa yang duduk Pulau Pinang, contohnya duduk Pulau Pinang, dia kena buang daerah ke Pahang atau buang daerah ke Johor, kan? Supaya dia jauh daripada rangkaian dia. Tapi masalah kita sekarang ni tuan-tuan, dunia moden, zaman moden. Bila zaman moden, kita halau dia keluar daripada Pulau Pinang, dia pergi duduk kat Pahang contohnya, dia ada geng kat situ pula. Itu masalah. Sekarang WhatsApp, Telegram, bukan cerita macam zaman dulu. Zaman dulu lain. Zaman dulu tuan-tuan kena hantar kat Sabah Sarawak berat, kan? Zaman sekarang boleh meniaga lagi, kan? Hantar Sabah Sarawak, kalau orang Kelantan dia pergi jual kain plekat, kan? Dia jual lah kain batik lah, apa semua, dia boleh meniaga. Jadi dia ada masalah lain. Tak apa, itu kita cerita kemudian. Yang pentingnya menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama telah menghukum perbuatan itu dengan mengatakan ijma' di kalangan ulama tentang haramnya dan tak ada khilaf. Maka kita dalam agama tuan-tuan sekalian, selepas Quran kita ada hadis. Lepas hadis kita panggil ijma'. Ijma' ni, bila ijma' maka tak boleh lawan. Kita tak boleh nak kata saya tak setuju, tak boleh. Kalau ijma' tak boleh. Contohnya apa? Contohnya sembahyang 5 waktu. Kan? Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni ijma'. Cuma sembahyang 5 waktu ni dalam hadis pun ada. Tapi nak ceritanya, dia ijma'. Bila dia ijma', boleh tak kita khilaf, kita berbeza pendapat dengan ijma'? Tak boleh. Sama sebagaimana zina. Zina ijma'. Tak ada khilaf di kalangan ulama'. Bolehkah kita berbeza pendapat? Tak boleh. Tapi dalam perkara-perkara yang ada khilaf, yang tu tak apa. Yang tu kita berlapang dada. Contohnya, hari Jumaat. Boleh tak sembahyang Jumaat kita jamak dengan asar? Itu khilaf. Itu khilaf. Sebagian ulama kata tak boleh jamak.
Sebab tidak boleh dikiaskan. Jumaat itu tak boleh banding Jumaat dengan Zuhur. Zuhur tu tak boleh nak banding dengan Jumaat. Dua tu tak boleh banding, tak boleh dikiaskan. Sebagai ulama kata boleh. Jadi siapa yang nak jamak, sebab dia taklid kepada pendapat yang kata boleh jamak antara Jumaat dengan Asar, dia jamak. Siapa yang kata tak boleh, maka dia tak boleh jamak, kan? Sebab benda tu ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi itu yang penting, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, apabila kita lihat kepada masalah ni, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian beberapa contoh kenapa berlakunya wujudnya golongan macam ni. Antaranya tuan-tuan sekalian, mereka ni menganggap bahawa seolah-olah semua orang ni boleh berijtihad. Ini masalah. Ayat Quran, saya pun boleh bagi pendapat pasal ayat Quran. Ini masalah, kan? Sedangkan yang kita mengaji, nak tafsir Quran, bawa satu ayat Quran, nak faham satu-satu ayat Quran, dia ada cara. Nombor satu apa dia? Kena lihat tafsir, kan? Kita tak boleh tafsir sendiri, kena lihat tafsir. Satu. Lepas kita lihat tafsir, yang kedua, kita kena tahu tafsir yang kita tengok tu tafsir yang macam mana. Mestilah tafsir yang muktabar, kan? Tafsir apa dia contohnya? Tafsir Imam Ibn Kathir contohnya. Tafsir Imam Al-Qurtubi sebagai misalan. Tak? Tafsir-tafsir yang macam tu. Boleh tak kita tengok tafsir yang orientalis buat? Tak boleh. Boleh tak kita tafsir sendiri ayat Quran? Tak boleh. Jadi golongan Islam liberal ni tuan-tuan sekalian, sampai 5 minit lah, boleh 5 minit. Tuan-tuan sekalian, golongan Islam liberal ni dia kata ijtihad ni makna kita ada ayat Quran, kita ada hadis, kita guna akal kita untuk faham ayat Quran dan hadis tadi. Ini masalah. Saya bagi kepada tuan-tuan contoh yang boleh kita fikir sama-sama. Ada tak siapa-siapa larang tuan-tuan daripada buat kereta sendiri? Tak ada, kan? Ya, betul ke tak ada? Tu nak kena tanya pihak JPJ ada ni. Tanya JPJ, pegawai JPJ ada ni, kan? Boleh tak kita buat sendiri? Katalah boleh buat sendiri. Tayar nak buat sendiri, sport rim buat sendiri, skru nak buat sendiri, kan? Semua benda nak buat sendiri pada kereta tu. Nak tanya tuan-tuan, dekat Sungai Dua ni siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Bolehlah buat sendiri. Pergilah cari getah ke, getah sintetik ke, getah yang asli ke, buatlah tayar. Pandai ke kita buat? Walaupun katalah JPJ kata tak apalah, kau buatlah sendiri. Pihak JPJ tak ada halangan, buatlah sendiri. Memanglah boleh buat sendiri, tapi macam mana teknologi nak buat tayar supaya dia tahan, tak pecah, dia ada berapa lapis tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok tayar tu sendiri, rim kereta tu macam mana? Dia kena orang yang ada kepakaran. Enjin dia, kita sampai sekarang dah berapa lama dah kita buat kereta tuan-tuan, enjin kita tak berapa elok lagi. Betul tak? Tuan-tuan kata enjin Proton elok. Kan? Enjin kita tak berapa elok lagi. Nak cerita apa tuan-tuan? Sebelum engkau nak bercakap soal agama, sebelum engkau nak bercakap tentang wahyu Allah, sebelum engkau nak bercakap tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bercakap bab dunia dulu tuan-tuan sekalian. Cakap bab dunia pun kita tak mampu. Saya belajar sampai ada 3 ijazah daripada 2 buah universiti tuan-tuan sekalian. Tapi kepakaran saya dalam bidang saya sahaja, dalam bidang perundangan sahaja. Saya tak mampu untuk mencipta benda-benda ataupun nak menguruskan perkara dia dalam bidang kejuruteraan. Tak boleh. Kimia ke, fizik ke apa, saya tak reti. Sebagaimana orang dalam bidang kejuruteraan, dia tak mampu nak tafsir Quran, dia tak mampu nak syarah hadis-hadis Nabi. Maka golongan Islam liberal ni, dia kata kita boleh, kita ada akal, kita boleh faham ayat Quran. Memang kita boleh faham ayat Quran dengan syarat engkau memahami ayat Quran tadi dengan panduan daripada tafsir yang muktabar. Engkau tak boleh tafsir sendiri, sebagaimana engkau tak boleh buat kereta sendiri kecuali oleh pakar yang memang dilatih, ada pengalaman, yang diberi kuasa untuk buat kereta, baru dia boleh buat.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak bagi tahu, kita tak halang dengan syarat engkau memang qualified. Engkau memang layak untuk tafsir Quran, engkau memang layak untuk syarah hadis, engkau memang layak untuk berijtihad. Bila engkau tidak layak, tiba-tiba engkau nak memandai-mandai, ni jadi dia. Dalam forum RUU tu, kalau tuan-tuan tengok kan, dalam YouTube, dia kata apa? Dia kata dia takkan rela undang-undang Islam tu dipaksa ke atas dia. Wah. Saya nak sebut satu benda tuan-tuan. Undang-undang kita sekarang ni bukan undang-undang Islam 100% kan. Sebahagiannya undang-undang Islam, sebahagiannya. Tapi sebahagian besarnya bukan undang-undang Islam. Tapi tuan-tuan, bila dia jadi undang-undang negara, tuan-tuan wajib patuh. Betul tak? Bila dia jadi undang-undang negara, walaupun dia bukan undang-undang Islam, tuan-tuan wajib patuh. Bila tuan-tuan tak patuh, tuan-tuan akan jadi banyak masalah. Banyak masalah yang berlaku. Maka ada kalanya bila dia bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Quran dan hadis, yang tu tak wajib kita patuh. Yang tu tak wajib kita patuh. Tetapi selama mana undang-undang negara, walaupun dia tak bersumberkan dengan jelas Quran dan hadis, tapi selama mana dia tak bertentangan dengan Quran dan hadis, selama tu wajib kita patuh. Baik. Jadi apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan? Sebagai contoh yang mudah. Kalau JPJ kata engkau tak boleh langgar lampu merah. Kita langgar lampu merah. Pukul berapa? 2 pagi. Ijtihad kita sendirilah. Ijtihad kita sendiri. Kita kata takkan aku nak tunggu, bodoh aku. Tengok-tengok ada polis kat belakang. Ada abang JPJ kat belakang. Dia kejar kita, dia saman kita. Boleh tak kita kata saya tak salah? Salah tuan-tuan. Salah tetap salah. Cuma terpulang kepada magistrate, terpulang kepada mahkamah, dia nak maafkan kita ataupun tidak. Tetapi negara boleh memaksa kita untuk patuh kepada undang-undang berkenaan. Yang kita kata wajib patuh tu. Kan? Apatah lagi tuan-tuan, apatah lagi kalau undang-undang yang berteraskan Quran dan hadis. Bila ijma' ulama mengharamkan gay macam Section 66 Enactment Jalan Syariah Negeri Sembilan tu kan, dia berteraskan Quran dan hadis, berteraskan kepada ijma' sebagai contoh. Maka kita suka ke, kita tak suka ke, nombor 1 dia undang-undang agama. Nombor 2, undang-undang agama yang diterima pakai dalam negara, menyebabkan kita wajib patuh kepada undang-undang berkenaan. Kita tak boleh nak tunjuk degil kita, mengatakan bahawa aku tak mau patuh, aku nak perjuangkan hak asasi pondan, hak asasi gay, hak asasi transgender, hak asasi lesbian dan sebagainya. Dan akhir sekali tuan-tuan sekalian, orang macam ni tuan-tuan boleh tengoklah, dia boleh tunjuk jari. Nak tanya tuan-tuan, kalau saya malam ni tunjuk jari agak-agak macam mana? Saya tunjuk jari dekat ni, dekat video kan, saya tunjuk jari. Ustaz ke macam tu? Mengajar agama ke macam tu? Orang Islam ke macam tu? Tak. Orang Islam dia ada akhlak dia. Kan? Peribadi dia peribadi yang bagus. Itu orang Islam. Apatah lagi orang yang nak lead kita. Kan? Orang yang nak mengetuai kita, dia kena tunjuk akhlak yang bagus. Jadi kalau tunjuk jari, isyarat lucah, bahasa lucah, bahasa yang diharamkan dalam agama, kita nak kata dia tu nak memperjuangkan hak asasi manusia? No. Orang yang benar-benar memperjuangkan hak asasi manusia ialah orang yang memperjuangkan hak asasi manusia sebagaimana yang disenaraikan oleh Quran dan hadis. Hak asasi manusia yang paling tepat tuan-tuan sekalian ialah sebagaimana yang disenaraikan oleh Quran dan hadis. Kalau hak asasi manusia yang bertentangan dengan Quran dan hadis, yang tu banyak masalah. Contohnya, dia boleh nak keluar dengan siapa-siapa, boleh nak buat pembedahan jantina, dia boleh nak gugurkan janin ikut suka dia, dan berlindung di sebalik hak asasi manusia. Yang tu kita tak boleh terima. Jadi sidang hari mukminin, saya minta maaf, tapi sebagai kesimpulannya tuan-tuan sekalian, orang macam ni dia ada kaitan dengan Islam liberal. Dia punya tafsiran dia, interpretasi dia terhadap hukum hakam agama, dia tidak berteraskan kepada Quran, dia tak berteraskan kepada hadis Nabi, dan dia tak berteraskan kepada pendapat yang muktabar dalam mazhab yang muktabar di kalangan para ulama yang muktabar. Tak ada.
Tapi sebaliknya, interpretasi dia, tafsiran dia adalah berdasarkan kepada hawa nafsu dia. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dia nak buat kereta sendiri, dia nak buat motosikal sendiri, sedangkan dia tak ada kilang, dia tak ada engineer, dia tak ada kepakaran. Orang macam ni kita kata mengarut je. Orang macam ni kita tak boleh layan, dan kita harap pihak berkuasa agama ambil tindakan. Ni dah ustaz yang bagus ambil tindakan. Dah. Ikat jamin 4,800. Hampir menyamai denda maksimum. Ini satu cara yang mana pendapat peribadi saya tak berapa tepat. Saya kalau boleh, saya minta kalau hakim yang terlibat dengar ataupun tengok video kita pada malam ni, saya minta kalau boleh hakim-hakim yang terlibat, dia kena fikir sama. Dia kena fikir akibat daripada wang ikat jamin. Sebab wang ikat jamin ni tuan-tuan sekalian, sekadar untuk menjamin kehadiran tertuduh ke mahkamah, bukannya untuk hukum orang. Kalau denda 5,000, ikat jamin 4,800, itu dah kira hampir kepada hukuman maksimum. Tak kepelik. Sedangkan kita kata kesalahan lain, kesalahan dadah umpamanya, tumbuk orang, ikat jamin berapa? 1,000, 1,500, 2,000. Khaluat Mahkamah Pulau Pinang tuan-tuan sekalian, khaluat berapa? RM2,000, 1,900, tak, 2,200, 2,500. Tu khaluat. Takkan ustaz mengajar hadis, ustaz mengajar kitab hikam tasawuf, kitab hikam Ibnu Athaillah, ustaz yang mengajar Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, tu tiba-tiba tuan-tuan nak denda dia 5,000. Tak kepelik. Takkanlah mengajar kitab tasawuf, mengajar kitab Ihya lebih teruk daripada orang khaluat. Orang masyarakat akan tengok ni apa jadi dengan mahkamah syariah. Sebab tu saya kata hakim bila dia buat satu-satu keputusan, tak kiralah judgement di akhir perbicaraan ataupun keputusan-keputusan kecil-kecil ni yang di peringkat kita kata peringkat kita kata peringkat remand proceeding, peringkat summary judgment, peringkat menentukan jumlah wang ikat jamin berapa dan sebagainya. Dia mesti menampakkan keadilan supaya dia tak jadi tuhmah kepada mahkamah. Tak kira mahkamah sivil kan mahkamah syariah. Dan dia kena menampakkan sikap kerajaan kepada orang tu. Kalau orang tu orang terhormat, kita kena hormat orang tu. Jangan anggap dia sebagai penjenayah. Kan? Kalau orang tu orang terhormat, dia tak ada tauliah, bagi dia tauliah. Itu yang sepatutnya. Saya tuan-tuan sekalian, ada negeri yang bagi saya tauliah tanpa saya minta. Ada negeri yang tak bagi tauliah kat saya kena pergi periksa. Ada juga. Kan? Macam-macam lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, kalaulah orang tu dah minta tauliah, ikut prosedur, bagi je lah. Apa masalah? Kan? Perbezaan pendapat ni biasa. Kita tak boleh paksa orang satu aliran dengan kita. Tak boleh. Kan? Kita kena berlapang dada. Kalau orang tu tak setuju aliran kita, tak apa. Yang penting selama mana dia dalam ikut Quran dan hadis. Moga-moga perkongsian kita malam ni tuan-tuan sedikit sebanyak ada manfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.